Hello guys, hari ni kita bertemu lagi dalam Azizul YouTube channel. So, hari ni ada berita panas, isu tergempar sidang parlimen. Sidang parlimen membuat undian terhadap jawatan Speaker Dewan Rakyat. Keputusan very slim majority ataupun seri, iaitu kerajaan PN memperolehi 111 undi dan kerajaan PH memperolehi 109 undi. Satu lagi undi tak hadir dan satu lagi undi berkecuali. Siapakah itu? Jadi untuk kita kupas, saya jemput dua orang anak muda ni. Kita nak tahu apa pandangan dia, sebab ketika politik kita sedang bergoncang ni, di Johor, di Kelantan, hujan lebat, banjir, di Melaka banjir, tragedi melanda negara dan parlimen kita pula tak stabil, bro. So kita tanya dulu dengan Bro Azairi. Saya perkenalkan, lawyer, peguam hak asasi. Apa cerita, apa komen you, bro? Saya rasa dengan keadaan yang macam ni, sebab saya rasa ini mungkin pertama kali dalam sejarah kita dapat satu keadaan yang betul-betul tight. Betul. Sebelum ni memang kita pun tahu dalam sebelum berlakunya PRU yang lepas, Barisan Nasional memang mendapat satu two-third majority dalam parlimen. Tapi dalam keadaan macam sekarang ni, dalam keadaan yang begitu tak stabil, dalam keadaan yang orang kata ahli parlimen pun suka meloncat-loncat. Orang kata kalau dalam bola ni suka join transfer system. Saya rasa yang terbaik adalah snap election. Maksudnya kita reset balik parlimen, kita kembalikan semula mandat ini kepada rakyat untuk memilih, supaya kita betul-betul dapat the strong government. Sebab sekarang pun kita pun tak seronok bila orang cakap sekarang ni kerajaan pintu belakang, sekarang ni kerajaan tak kuat. Maknanya dia meletakkan satu senario yang kerajaan ni tak selamat, tak secure. So susah untuk kerajaan buat kerja sebagai kerajaan, susah kerajaan buat kerja sebagai pentadbir. Akhirnya dalam kerajaan sekarang, dalam PN, dia lebih kepada fokus isu politik. Mereka berpolitik, mereka cuba nak kekalkan kuasa, kekalkan kawan, kekalkan sahabat, membenar musuh. So akhirnya sebagai government, mereka lupa untuk berfungsi sebagai government, dan akhirnya fokus itu lari. Betul. And then yang terbaik dalam keadaan macam ni pula, so saya rasa yang terbaik adalah reset parlimen. Okay, Azairi nak general election. Kita dengar pula pandangan Syamirul. Baik, saya rasa perkara yang perlu kita apa orang kata tu, benar-benar kita ambil ialah sebenarnya ahli parlimen ni kena campak semua fahaman-fahaman politik. Dia mesti mendahului rakyat terlebih dahulu. Sebab dalam keadaan COVID-19 ni kan, so semua orang dalam keadaan yang terdesak. Kita faham mungkin ada beberapa pihak yang juga terdesak, jadi mereka membuat keputusan yang melulu tanpa ada perbahasan yang betul di parlimen lah kiranya kan. Sesuai ke nak buat PRU waktu COVID, dan bersedia ke parti-parti politik ini untuk menghadapi PRU? Soal bersedia ataupun tidak, itu sepatutnya dah lama difikirkan oleh ahli politik itu sendiri ataupun parti itu sendiri. Sebab nak tak nak, perkara ni kita harus kembalikan semula kepada rakyat. Sebab dulu rakyat yang pilih, rakyat yang nak Pakatan Harapan itu. Dan mungkin kalau kita buat snap election ni, mungkin sama, mungkin tak sama, tapi itu terpulang kepada rakyat. Sebab ini adalah mandat rakyat yang asal je tu. Bersedia ataupun tidak, itu kita boleh fikir kemudian. Kita boleh fikirkan cara dia, kita boleh fikirkan SOP dia. Benda boleh buat, bukannya kita tak boleh buat. So maksudnya nak reset baliklah kita punya keputusan PRU ni. Tapi isu sekarang ni, bila kerajaan PN ambil alih ni, dia ada dua taiko tau. Ada dua taiko, satu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, satu lagi Datuk Seri Azmin Ali.
yang mempengaruhi loncatan-loncatan ahli politik ini. Tapi keputusan sekarang Seri bro. Tak buat kerja ke dia orang ni bro? Tapi sebenarnya saya rasa persetujuan yang 50-50 tu tak melambangkan pun majoriti Dewan Rakyat tu. Itu adalah sentimen terhadap speaker Dewan. Betul. Sebab kalau saya nak menilai balik adalah kepada usul Tun yang untuk memastikan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat sokongan sebagai PM. Itu baru the real, orang kata, kayu ukur kepada sokongan. Sebab betul juga mungkin apa yang saya kata, mungkin sentimen kepada YDP. Sebab sebelum ni pun saya rasa YDP tak ada sebarang masalah ketika dia jadi chair kepada sidang parlimen. Jadi mungkin pada orang buat pada dia seorang yang adil, dia kata adil. Buat pun nak tukar. Tapi Harun yang dipilih itu pun merupakan pilihan PH juga dulu. Kan? Pilihan PH untuk ketua SPR. Pengerusi SPR. Kan? So apa masalahnya kepada orang PH yang untuk tidak menyokong Harun? Padahal itu adalah pilihan dia dulu. Sebab isunya Tan Sri pun dalam PH dulu. Yes. Tun Mahathir pun dalam PH. Jadi sekarang ni Azhar Harun ni orang siapa, itulah yang menjadi tanda tanya. Cumanya katakanlah ada PRU, kena ada SOP tak untuk musim Covid ni? Of course kita memang kena ada SOP. Tapi kita dah buat PRK Cini baru-baru ni dan semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Dan dalam tempoh saya rasa 14 hari mendatang pun saya tak rasa kita akan ada kluster PRK Cini. Jadi benda ni memang satu benda yang, sebab Malaysia ni dalam pengurusan Covid memang world class. Jadi kalau kita buat PRU rasanya tak ada masalah untuk kita buat SOP terhadap PRU ni. Cuma dari mata politik lah keadaan Seri ni 111, 109, dua lagi tu kita tak dapat keputusan dia. Bagaimana bacaan politik? Stabil ke, tak stabil ke? Ekonomi goncang ke, macam mana? Apa cerita? Kalau dari segi rakyatnya tengok, ini adalah keadaan 50-50, memang kita rasakan tak secure lah. Sebab dia 50. So dari segi parti politik pula mungkin mereka merasakan pada next PRU tu mungkin mereka boleh menang, mungkin mereka tak boleh menang. So kalau macam yang Azhari kata tadi, kalau nak tak nak kita kena ada snap election tu untuk betul-betul menentukan balik macam mana keadaan politik yang stabil tu. Kalau snap election, siapa akan menang majoriti? Yes, siapa yang akan menang? Saya dulu rasa Siapa parti yang tadi? PN dengan PH ke? PN atau PH ke ataupun okay, kita letak dulu 3 blok. Kenapa 3 blok? Sebab sekarang Tun dah membuat satu blok bebas. Okay. PN dengan UMNO dah join dengan PAS, PH dengan Anwar Ibrahim. So siapa yang akan menang majoriti? Macam saya rasa PN. Sebab sekarang kena kekuatan UMNO dengan PAS. Maksudnya dua parti ni tidak akan berebut kerusi lagi dah. Maksudnya kalau satu kawasan tu semua akan konsensus. Sebab kalau kita tengok PRU dulu pun banyak kekalahan MP Barisan Nasional disebabkan 3 penjuru. Maksudnya adanya seat PAS kat situ. So itu yang menyebabkan Barisan Nasional kalah. And sekarang ni bila bergabung mungkin ada satu perubahan yang besar kerana majoriti kemungkinan besar penyokong PAS dengan UMNO ni akan vote for PN. Dan sentimen sekarang ni pun rakyat menyayangi Tan Sri Muhyiddin yang dianggap sebagai abah kepada rakyat Malaysia sekarang kerana usaha beliau untuk menguruskan COVID-19. So image dia tengah baik walaupun mungkin beliau dibalik dengan isu-isu seperti pembebasan kata apa perompak-perompak besar negara kan. Tapi pada saya still okay lagi. Still okay kerana kalau saya di pihak Tan Sri itu urusan mahkamah, saya tak masuk campur. Dan tapi tahu tak baru-baru ini Datuk Dr. Latif ada membuat isu di Sabah, UMNO Sabah yang mengkritik. Itu juga mungkin boleh menjejaskan hubungan Perikatan Nasional. Tapi saya rasa dia bukan soal siapa yang menang PN. Saya tak rasa PN yang akan menang ataupun PH yang akan menang. Tapi soal siapa yang dapat pegang isu itu betul-betul. Isu grassroots tu, kesediaan jentera untuk tackle balik pengundi-pengundi muda kan.
Maksudnya pergi balik macam mana siapa yang dapat mainkan isu dengan betul dan tackle isu dengan cara yang betul, menyelesaikan masalah rakyat dengan betul, saya rasa itu yang akan menang. Cuma Syamirul sekarang ni, diorang ni sedang berebut kursi. Contoh, Datuk Hamzah Zainuddin, Datuk Dr. Latif Mersing, diorang ni semua kursi UMNO. Tapi sekarang diorang dah dalam bersatu. Jadi antara UMNO dan bersatu, nak turunkan calon tu nanti, itu kursi siapa? Bersatu ke kursi UMNO? Itu problem dia lah. Kita nampak problem kat situ lah. Kita Cuma nampak Mersing memang clear lah. Si UMNO. Disebabkan tindakan Dr. Latif tu membuatkan UMNO terguris. Tapi kalau saya sebagai pengerusi PN, kalau itulah buah catur yang perlu dikorbankan, korbankan aja. Lagipun Dr. Latif ni bukanlah, pada saya dia bukan figure yang besar dalam mempengaruhi landscape sokongan dan sebagainya, sebab dia pun lompat. Ada ahli politik yang menjangkakan UMNO menang besar. Boleh ke tak boleh Syamirul? Kalau boleh, apa UMNO perlu buat? Saya rasa boleh. Sebab sekarang ni pun sentimen bosku memang orang duk suka kan. Dan bosku pun rasa dia adalah, orang kata tu, idola lah dalam masyarakat sekarang ni kan, dengan banyak menyuarakan isu-isu rakyat, banyak menyuarakan keberobokan pembangkang kita ni kan. So kalau dia orang betul-betul dapat tackle isu itu dengan menunjukkan betapa hancingnya Pakatan Harapan ni, mungkin itulah kan. Tapi kalau saya boleh jelas sikit, untuk UMNO menang besar perlukan pengorbanan wolok-wolok ni lah. Saya dah tiba masa Datuk Seri Najib, walaupun pada dia mungkin populariti dia dah naik, tapi saya rasa dah tiba masa untuk dia let go. Datuk Azri Azaid Amidi, Kunang, ini nama-nama besar yang saya rasa sudah perlu untuk bersara kalau saya betul-betul sayang UMNO, dan bagi kepada muka-muka baru. Dan Tok Mat pun dah cakap, bagi kepada calon-calon muda. Dan ini sebenarnya yang membuatkan orang percaya UMNO ingin berubah. Tapi bagi saya pula, saya rasa tiga-tiga tokoh tu kena kekal, sebab tu tulang belakang. Cuma sekarang ni yang jadi lebih isu ialah apa tau? Perdebatan media sosial antara page ataupun Facebook Tun dengan bosku. Apa komen? Saya rasa bosku ada tim yang lebih superb daripada Tun. And saya rasa di sana Tun, media sosial bukan game Tun. Dia bukan generasi itu. Dia tidak tahu macam mana game sosial media ni. Walaupun pada hakikatnya dia tahu kisah sebaliknya ke apa ke, dia tahu the real politik, tapi untuk game sosial media, pada saya itu bukan game tu. Najib Razak dia pandai dalam game sosial media. Kalau tak adalah daripada apa kata image yang 100% jatuh, dia boleh spin tukar 360 untuk orang sayang dia. Okey, soalan terakhir untuk Syamirul. Singapura baru saja menjalani pilihan raya dan PAP menang besar. Apakah ini boleh jadi model dan contoh untuk Malaysia? Sebab Singapura adalah sebuah negara yang kecil, berjiran pula dengan kita, mungkin dia boleh jadi contoh. Tapi sebenarnya yang lebih dekat dengan contoh kita ialah PRK Chini itulah. Macam mana kita handle dalam situasi COVID-19 ni kan. Mungkin ada beberapa teladan yang kita boleh ambil daripada pilihan raya di Singapura tu, yang kita boleh implementasikan dalam kita punya, mungkin kalau snap election dalam masa yang terdekat ni. Saya rasa ini adalah satu plan yang baik untuk Malaysia mengambil. Okay guys, kita dah dengar daripada suara-suara anak muda kita. Share, bagi komentar, pandangan tentang politik-politik semasa. Jelas mereka sangat berkaliber, sangat berkemampuan untuk menggalas masa depan negara ini. Diorang berkelayakan, mereka ada bakat, mereka ada idea, mereka ada bakat kepimpinan yang boleh menjadikan Malaysia lebih baik pada suatu hari nanti. Berikanlah mereka peluang. Sekian, terima kasih.